online mungkin boleh dimulai dulu dokter sambil saya mempersiapkan recordnya. Okey, terima kasih Bapak Sukirman. Okey, terutama sekali Assalamualaikum dan salam jumpa kepada semua mahasiswa, mahasiswi daripada Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan. Betul ya? Di Betul, sini sudah dokter. semester berapa? Dia ada semester ke? Semester 6, Oh, di sana sampai semester berapa paling senior? paling 8. Semester 8. Okey, ni semua sudah mau di senior sudah ni. Okey, sebelum tu boleh tak kalau saya nak tengok wajah-wajah pelajar yang apa tu manis-manis, yang ganteng, apa betul tak ganteng ah? Ganteng. Ganteng-ganteng ah. Sini saya ada nampak Alifia, Aisyah, Vina masih pakai mask ya. Walaupun dia hadapan skrin. Yuni pun sama. Nagroho, betul lah? Betul? Nugroho. Nugroho. Namanya ada Anang di sini. Okey. Semuanya nampak bersemangat lah untuk meneruskan kita punya sesi pada hari ini. Okey, terutama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UMS kerana menjemput saya untuk sesi sharing lah, kita kata sharing perkongsian santai. Saya tak naklah kata ia satu lecture. Lecture tu boring kan? Jadi kita buat macam santai-santai sahaja, sembang-sembang sahaja, perkongsian berkenaan dengan bagaimana kita nak transform game based learning ataupun yang gamification yang menggunakan pembelajaran berasaskan permainan. Di sini siapa suka main games? Cuba angkat tangan. Ataupun dekat bahagian reaction tu ada tu kan, raise hand kan? Boleh tak? Okey, Anang suka main. Lagi siapa ni? Di sini kita ada 600 orang. Siapa? Bima suka main ke? Putra? Lelaki selalunya mesti suka bermain permainan digital kan? Yogi, suka tak? Sekarang main game siapa? Balkis? Boleh bagi tahu tak game siapa yang suka main sekarang? Nak dengar juga suara-suara seperti mahasiswa di sana ni. Boleh sebut tak? Suka main game siapa? Nila? PUBG? Mobile Legend? Dota. Ya, bagus tu. Siapa tu? Litia. Suka main apa? Dota, Bu. Dota. Wow, dahsyat ni. Okey. Bagus ni, Zulah perempuan main Dota ni, nanti boleh tag team lawan dengan mahasiswa di Malaysia. Kita pun ada tournament juga. Okey, nanti kita boleh buat tournament. Okey. So, hari ni kita akan cubalah kita mengenali macam mana kita nak cuba integrate. Okey, saya sharekan dulu saya punya screen. Kalau di sini boleh lihat ke? Boleh, dokter. Okey. So, tajuk pada minggu ini, kita ada 4 minggu kan? Okay, so tajuk pada minggu ini adalah the integration of game into education. Okay, macam mana kita nak integratekan games, permainan dalam kita punya sesi pengajaran dan pembelajaran. Okay, sebelum tu saya kenalkan diri saya dululah. Macam tadi pun Bapak Sukirman dah bagi tahu kat saya, dah bagi tahu pada semua siapa saya. Saya adalah supervisornya yang garang tapi baik hati. Okey, kiranya cikgu Bapak Sukirman di Malaysia lah. Okey. Jadi saya sudah berkhidmat di UPSI lebih kurang kalau officialnya 5 tahun lah dalam bidang multimedia dan juga game based learning. Okey. Jadi saya banyak Probably can you share full screen? Oh, full screen. Okey, sorry tak nampak kecil lah. Full screen. Okey. So sepanjang saya berkhidmat ataupun mengajar di UPSI, saya banyaklah buat research dan juga publication yang berkaitan dengan gamification, multimedia application, dan apa-apa saja yang ada berkaitan dengan games. Dan dalam satu kajian saya juga,
saya telah menghasilkan satu buku. Okey, kalau nampaknya situ. Blur pula. Okey, lebih kurang macam ni lah. Mungkin sebab saya pakai background blur kan. Asas kalau tengok di belah kanan itu asas pembinaan permainan digital yang menggunakan games. Okey, sekejap saya bagi tak nampak background Okey. Contohnya ni. Okey, dalam saya punya buku ini ada macam tutorial, okey, macam mana nak buat game menggunakan Scratch. Okey, pernah guna Scratch tak? Bapak Sukirman ada ajar student guna Scratch tak? Sudah diinformasikan, hanya saja mereka jarang. Oh, belum bina game sendiri. Sudah, tapi tidak pakai Scratch. Pakai apa? Pakai Constructor. Oh, pakai Construct. Okey, sebenarnya dia lebih kurang macam Construct juga sebab dia guna blok-blok tu. Ya? Okey. Nanti boleh kalau sudah tahu Construct, boleh try untuk Scratch juga nanti. Okey. Seterusnya, okey, sini boleh tengoklah kalau mana-mana yang mahu buat, kalau ada dosen di sini yang mahu berkolaboratif, okey, mau collaborate dengan saya untuk kita buatkan research ke, publication ke, nanti boleh contact saya lah. Okey, seterusnya, okey, kalau kita nak integratekan games ke dalam education, kita perlu menggunakan terms-terms ataupun istilah-istilah yang ada dalam games dalam kita punya learning environment tu. Okay, sebagai contohnya, kalau kita lihat di sini, macam Bapak Sukirman dah ajarkan tentang educational games kan? Yeah. Okay, kalau di sini, saya tak nak tanya Bapak Sukirman, saya nak tanya pelajar-pelajarnya. Dalam skrin ini, yang mana elements of game? Siapa boleh nampak? Yang ada kita selalu jumpa dalam games. Bila kita main games, kita tahu ini adalah element of games. Saya. Apa dia, Habib? Levels. Good. Okay, good. Bintang satu. Okay, level. Ada satu lagi? Apa satu lagi? Perkataan dalam ni yang menunjukkan games. Peraturan. Yang ada dekat dalam skrin ini sahaja. Goal. Goal. Ya, pandai. Bagus. So, dah faham lah tu. Okay, element of game ada level, ada goals. Selain tu, saya dengar tadi ada kata rule lah. Itu pun betul juga. Okay, so di sini untuk level pertama, maknanya untuk hari ini, kita punya goal adalah to understand the integration of game into education. Maksudnya, untuk memahami bagaimana untuk integrate games ke dalam bidang pendidikan. Okey, sebelum itu, sebelum kita teruskan, saya nak dapatkan satu feedback. Okey, dalam games juga ada elemen namanya feedback ataupun interactivity. Okey, saya minta semua kalau boleh buka guna handphone ke, guna apps ke ataupun guna PC ke. Okey, cuba masuk link www.menti.com. Okey. Cuba masuk. Saya stop kat sini. Soalannya, what makes a game so much fun? Okey, dekat situ soalannya ataupun dia mahu minta feedback. What makes a game so much fun? Kita ada berapa partisipan dalam ni? Ada 60 lebih kan? 62. 60. Jadi kita boleh tengok dekat sini. Berapa ramai, semua mohon untuk isilah dalam, kalau boleh English lah supaya kita akan dapat satu, orang kata dapatan yang lebih kurang sama. Jangan ada yang guna bahasa bahasa Indonesia, ada yang guna bahasa Melayu ke, ada yang guna bahasa Inggeris ke. Nanti jawapan dia tidak sama walaupun dapatan tidak sama walaupun jawapannya maksudnya sama kan? Okay, kita tengok dekat sini. Kita bagi masa lagi, lebih kurang 1 minit untuk isi. What makes a game so much fun? Kat sini ramai yang suka bermain kan? Jadi boleh letaklah apa yang menyebabkan games itu asyik sangat.
Tak bergerak pun ni. Tak ada yang tak isi lagi ke? Ma'am, sorry, can you show the Mentimeter code? My friend is they cannot handle it. Apa? Tunjukkan apa? Code. Mentimeter code. code. Oh, the code ya. The code Ini is dokter di layar itu sudah ada. apa nomornya? 364171778 itu. Sekejap. Thank you, ma'am. Okey. Sebab sekarang ni skrin saya yang besar ni saja. Hai, sekarang 13 orang sudah respon. 15. Okey, kat sini kita tengok refreshing yang paling besar sekali. Okey, ini namanya CloudWords. Okey, CloudWords ni adalah dia bagaikan bila kita buat voting, selalunya kita tunjuk dalam bentuk graf bar chart ataupun pie chart, right? Okay, dekat sini dia boleh tunjukkan melalui bentuk ataupun size of word. Means kalau words tu makin besar, maksudnya itu adalah yang ramai bagi data yang paling tinggi ataupun frekuensi yang paling tinggi yang dijawab oleh partisipan itu. Okay? What makes a game so much fun? Fun. Kenapa? Apa yang menyebabkan permainan itu mengasyikkan? Sebab dia asyik. Macam mana nak menjawab soalan ni? Kalau ini Bapak Sukirman tanya, dapat berapa markah ini? Okey. Kat sini kita nampak refreshing. Okey, refreshing mungkin sebab katanya bila kita penat-penat belajar, kita stres, bila kita main games, dia boleh bagi kita energi. Energi baru semangat lagi. Okay? And then ada challenging. Challenging gameplay. Betul? Sebab sekarang, generasi sekarang ini, generasi yang sukakan cabaran. Sebab tu dekat TikTok, sini suka main TikTok ke? Macam-macam challenge ada. Challenge challenge tukar muka lah, challenge jangan ketawa lah, macam-macam kan. Buat challenge tukar baju lah. Macam pelik-pelik pun ada kan. Okay. Adventure. Sukakan cabaran, sukakan sesuatu yang adventure. Enjoy. Good environment. Kalau gunakan yang Mentimeter ini, dia memang case sensitif. Means kalau salah eja pun dia akan dikira satu data yang lain. Okay? Okay, kat sini dah 38 orang tu dah bagi respon. Apa tu? Badas. Ada bahasa Indonesia badas ke? BADDAS. Okay. Itu ngawur itu dokter. Design UI-nya, encourage critical thinking, many character, ada enemy. Good. Competitive. Okay, bila ada competition pun dia menyebabkan sesuatu permainan itu asyik lah ya. Fun to learn ya. Can meet virtual friend. Yang ini memang suka main permainan yang berbentuk collaboration lah. Ya, yang community punya lah, yang sukakan social games ya. Sukakan social games. Okay, many characters. Okay, so dekat sini kita rata-rata dapat lihat daripada 40 student yang jawab soalan ini, dia ramai yang mengatakan ia adalah sebagai medium ataupun tools untuk kita refresh kita punya dirilah ataupun life kita daripada stres lepas belajar, lepas kerja ataupun untuk isi kita punya waktu lapang. Okay, so thank you for your participation and your feedback. Okay, now kita pergi kepada slide yang seterusnya ya. Okay, thank you. So boleh simpan tu nanti, dapatan tu boleh jadikan research baru. Okay, mana tadi? Okey, jadi apabila kita hendak mengenali, pertama sekali kalau kita masuk ke dalam bilik darjah ataupun ke dalam kelas, kita perlu mengenali siapa kita punya student.
Okey, ciri-cirinya bagaimana? Adakah student itu seorang yang aktif ataupun dalam kelas itu rata-ratanya dia punya level of kognitif dia punya knowledge dia tahap tinggi ke, tahap rendah ke ataupun sederhana. Okey, dan sebab sekarang ini rata-rata agak-agaklah mahasiswa-mahasiswi di sini berada pada generation yang keberapa. Ada di sini ada dari generation builders, baby boomers, generation X, generation Y, Z dan juga alpha generation. Agak-agak di generation yang mana satu? Siapa boleh tahu? Bapak Sugirman, generation apa? Baby boomers. No. Generation X. X lah. Ya. Uish, X tu tua sangat tu. Dia lebih kurang Bapak Sukirman macam saya kot. Okay, generation Y. Okay, generation Y ni mana dia adalah integrasi antara dulu. Kalau dulu kita bermain permainan tradisional, okay, contohnya konda-kondi. Di sana sama ada ke konda-kondi? Tak ada. Tak ada. Akan okey, konda-kondi. Kalau permainan tradisional di sana selalu dulu main apa Bapak Sukirman? Ada kopak sotor. Dulu. Kalau di Ada- Malaysia ada galah panjang, lompat getah. Macam itulah yang menggunakan bahan-bahan tradisional lah. Okey, tapi ada waktu ketikanya, okey, bila kita telah berumur lebih kurang belasan tahun, 20-an, kita telah kenal apa itu Game Boy, kita telah kenal apa itu PS2, kan? Okey, manakala sekarang ni diorang ni, mereka ini keluar-keluar daripada perut ibu sudah kenal itu PS5. So mereka itu sedang sebenarnya berada pada generation Z. Okey, di mana waktu sekarang maknanya bila sudah keluar daripada sudah lahir-lahir saja sudah kenal apa itu komputer. Macam kita dulu tak berapa kenal lagi komputer tu apa. Okey, sekarang ni semua hidup kita memang telah orang kata dikelilingi oleh teknologi komputer. Okay, so generation Z ni dia ada beberapa ciri yang membezakan antara daripada ciri-ciri generation yang lain. Okay, pertama, generation Z ni mereka ini cepat bosan. Kalau saya bagi lecture je cakap pumpang. Kalau saya tak tunjukkan apa benda kena buat, ramai yang tidur. Mungkin kat sini pun yang ramai yang mungkin telah tertidur dengan apa yang saya celotehkan ni. Okey, dan generation Z ni memang orang kata komputer literasi dia memang tinggi lah. Kiranya dia tidak perlu lagi kita nak tunjuk satu persatu. So semuanya hendak cepat. Feedback pun hendak cepat. Okey, semuanya ada di hujung jari. Tetapi kita kena ingat, walaupun mereka ini yang memang dikelilingi oleh teknologi, kita juga perlu bimbing. Kena tunjukkan dia sos yang betul ataupun sumber yang betul. Contohnya lah, kita bagi satu tajuk. Kita kata, cari tajuk, cari information berkaitan dengan aplikasi dalam talian untuk cyber security ataupun cyber attack. Okay? Tapi kita bagi kebebasan. Jadi ramai yang akan cari informationnya berdasarkan blog-blog yang bukan orang kata established. Okay? Bukan yang disahkan. Okay, especially kalau berkenaan dengan vaksin contohnya. Sekarang ni ramai yang kita semua tengah cari untuk vaksin kan, okay? Imunisasi. Jadi mungkin yang ramai dapat maklumatnya berkaitan dengan keburukan vaksin sampaikan ada yang takut untuk dicucuk, untuk divaksin. So sebab tu kita kena bimbing juga pelajar-pelajar kita untuk dapatkan apa information yang tepat dan sumbernya pun kena sahih ataupun validate lah, kena verify-nya. Okay? So kita walaupun generation Z ni dia ilmu dia boleh dapat di mana-mana, tapi kita sebagai guru perlu bimbing juga untuk dia cari di tempat yang betul dan di tempat yang tepat. Okey, yang itu yang penting. Okey.
So bila kita belajar tentang ilmu pendidikan, biasa kan dengar berkaitan dengan pedagogi. Betul? Kalau di sana sebutnya apa? Sama. Pedagogi. Sama, pedagogi kan? Okey. So, pedagogi bila setelah ditransform ataupun berikutan dengan peredaran zaman, dia telah dibahagikan kepada beberapa jenis pedagogi, iaitu hitagogi, peragogi dan cybergogi. Okey, hitagogi ini dia lebih kepada pembelajaran kendiri ataupun self learning. Okey, guru sebagai facilitator dan student dia akan belajar berdasarkan bimbingan guru sahaja. Jadi bimbingan guru itu pentinglah supaya pelajar tidak sesat. Macam saya kata tadilah, terus cari sumber tapi sumbernya tidak ditunjukkan yang bagaimana kan. Tapi kuasa pembelajaran ataupun kuasa belajar itu dikendalikan oleh pelajar itu. Okey, itu namanya hitagogi. Kalau peragogi pula, ia melibatkan pembelajaran secara kooperatif dan kolaboratif. Okey, maknanya pera tu peer. Iaitu bersama kawan-kawan. Maknanya terutama sekali ia bila melibatkan secara berkumpulan lah. Okey, untuk project based learning, untuk yang berkaitan dengan apa lagi? Problem based learning, okey, benda-benda begitu. Dan yang terakhir iaitu cybergogi, ia lebih kepada encourage learner engagement in an online environment. Okey, bertepatan pula dengan keadaan pandemik kita pada hari ini yang semuanya memerlukan remote learning, okey, ataupun di sini disebut ODL, open distance learning, okey. So cybergogi ni tools yang paling digunakan dengan meluas sekarang. Okey, so semuanya adalah berdasarkan online sahaja. Okey, kita dapatkan sumber dan tools-tools pengajaran kita pun daripada online, ya. Okey, so kalau dapat lihat di sebelah kanan ini saya ini, di sebelah kanan skrin lah ya, saya tunjukkan beberapa jenis screenshot, okey, kelas yang saya kendalikan, okey, yang menggunakan pendekatan peragogi, cybergogi dan juga hitagogi. Di sini saya ada masukkan elemen of games jugalah. Kalau macam tadi saya gunakan Mentimeter. Kali ini saya gunakan quizzes. So apa-apa aplikasi yang berkaitan dengan yang ada elemen of games yang saya akan implementkan dengan saya punya student nanti. Okay. Lepas ni pun kita akan cuba juga nanti. Okay. So sebelum kita mengimplementkan ataupun mengintegrasikan games dalam kita punya teaching and learning punya session, kita perlu kenal juga teori behind the games tu sendiri. Okey, kalau adik-adik sini, mahasiswi di sini boleh lihat, okey, di sini ada beberapa jenis learning theory, okey, yang biasa kita dengar. Okey, contohnya behaviorism, cognitivism, constructivism, connectivism dan yang paling latest sekali constructivism. Okey. Kalau dilihat di situ behaviorism dan juga cognitivism ni dia lebih kepada traditional learning theory. Okey, maksudnya pada zaman-zaman saya dulu pembelajaran lebih kepada teacher centered. Okey, guru sebagai medium utama, teacher centered. Manakala pada zaman sekarang yang bermula daripada tahun 1980-an hingga ke sekarang lah, ia lebih kepada student centered. Maknanya student dan juga guru tu, maknanya student akan menguasai lagi teknik cara untuk belajar. So di sini bila dia berintegrasikan dengan games, kita boleh bahagikan traditional learning theory ni dia lebih kepada playing games. Sebab apa playing games? Bila dia student tu bermain dengan games, dia akan uji dari aspek kognitif dia. Okay, sebab dia hanya jawab dia hanya memerlukan student tu untuk berfikir strategi dia. Kalau ada permainan yang berkaitan dengan kuis ke, dia perlu fikir jawapan, perlu mengingati jawapan, perlu mengenal pasti jawapan, yang sebegitu.
Sebab itu namanya playing games dalam kategori behaviorism ataupun cognitivism. Manakala kalau kita bagi dalam game-based learning, dia ada satu lagi term iaitu making games. Okey, selain daripada bermain, dia juga buat games. Dan sekarang ni making games ni adalah menjadi fokus utama dalam research. Okey. So dalam making games ni dia ada melibatkan constructivism, connectivism dan juga constructivism. Sebab di sini dia lebih kepada kemahiran, kreativiti dan juga literasi pelajar itu untuk mengimplementasikan apa yang dia tahu dalam pembinaan games dia. Nanti semua pelajar akan kena buat games kan. So dekat situ pelajar perlu menurunkanlah ataupun mengaplikasikanlah apa teori yang dibelajar, konsep yang dibelajar ke dalam games itu. Okay. So di sini pelajar boleh creating dan juga boleh establish, boleh making dan juga produce new things, okay, ataupun games yang baharu untuk di dalam kontennya ada subjek belajar yang ataupun subjek ataupun topik yang kita belajar tu. Okay. Ini kalau dilihat boleh nampak perbezaan lah sekarang. Waktu sekarang ini kita dah kurang dalam penggunaan, kalau dalam research pun kita dah tak ada, kita dah kurang dah mengkaji tentang kesan bermain game. Tak ada dah. Kita sekarang lebih kepada apa kesannya bila orang kita punya target user tu ataupun target participant kita tu buat game tu sendiri, ya. Tapi dia depends juga kepada teknologi. Okay, contohnya kalau dulu games lebih kebanyak kepada 2D games, okay, yang berbentuk 3D games. Tapi sekarang ni ada virtual reality, ada AR, ada simulation. Jadi bila dia melibatkan teknologi yang lebih baharu, so playing games tu masih lagi relevan. So don't worry lah kalau kita nak buat kajian berkaitan dengan playing games, tapi tengok pada teknologi juga, ya. Setakat ini faham ke? Boleh bagikan emoji tak sebagai tanda feedback yang masih mengikuti kelas saya? Bawah tu ada emoji kan? Selain daripada raise hands, itu ada smile, ada clap. Nampak tak ada emoji-emoji kat bawah tu? Okay, good. Belum tidur lagi ya semua. Ada 2 orang yang raise hand. Okay. Yang ini sebenarnya saya nak kongsikan bersama dengan dosen-dosen di UMS, okay, berkaitan dengan e-gamifikasi di Malaysia, iaitu satu guideline lah macam mana nak implement e-gamification di Malaysia. Tapi dia masih lagi dalam status draft, maknanya belum lagi diluluskan dan juga masih lagi dalam pemurnian. So dekat sini nanti bila ada nanti mungkin saya boleh sharekan lah, okay. Dia berkaitan dengan what is the gamification, what is dia punya tools dan juga bahan yang sesuai untuk digunakan, how to implement and how to deliver, okay. Iaitu nanti bila sudah ada bendanya mungkin saya boleh sharekan nanti. Okay, di UPSI juga, okay, dosen-dosennya telah telah diberi kemahiran lah, diberi pengetahuan dan diberi kemahiran berkaitan dengan kursus-kursus ataupun strategi pembelajaran yang orang kata ke abad 21 ini. Maksudnya kami di sini telah diberikan satu sertifikat untuk mengikuti komponen-komponen latihan yang berkaitan dengan pendidikan abad ke-21. Okay, jika dapat dilihat di sini, dia ada 4 kategori training, iaitu educational technologies, pedagogy and instructional strategies, assessment dan supervision. Dan di mana gamification adalah terletak di bawah latihan pedagogi dan juga instructional strategies. Okay, so saya juga selain daripada gamification dan juga ataupun game based learning, saya juga terlibat dengan challenge based learning. Macam tadi kita dah lihat kan, student-student kita jawab berkaitan dengan what makes games fun. Salah satunya yang ramai respon adalah challenge kan. So dalam challenge tu sudah ada elemen of games, tapi macam mana hendak diimplementasikan dalam pembelajaran pun, iaitu pun menjadi salah satu daripada komponen latihan di UPSI yang perlu ataupun wajib kami hadiri untuk dapatkan sertifikat.
Okay, kemudian kami juga ada perkongsian bersama experts, okay, sharing with expert berkaitan dengan educational technologies for Gen Z. Ha, di sana Z ke Z sebutnya? Z. Ha, okay, so sebab itu kami ini generasi Y, okay, Papa Sukirman pun generasi Y, okay, cuma dia saja rasa yang dia tua, generasi X, okay. Generasi Y ini perlu belajar macam mana hendak handle ataupun hendak attract generation Z. That's why kami perlu belajar tentang ciri-ciri pelajar di generation Z. Nanti pula pelajar-pelajar mahasiswa ini nanti lepas nanti habis graduate, okay, masuk ke sekolah, okay, atau masuk di pusat mengajar, perlu pula mengenali pelajarnya yang dalam generation alpha. Begitulah kita arahnya. Okay, so nak tak nak kita juga perlu belajar sebab generation ini dipengaruhi oleh teknologi yang berada di sekeliling dia dan juga apa yang influence dekat sekeliling dia. Okay, bukannya sama sahaja ya. And then kita ada pedagogi and instructional strategies, kami ada outcome based assessment. Yang ini penting bagaimana untuk kita buat soalan peperiksaan, macam mana kita evaluate our student punya performance. Okay, and then ada effective supervision. Okay, effective supervision ni selalunya untuk pensyarah yang ada student final year project, yang ada student postgraduate dan sebagainya. Okay, okay. Untuk minggu ini saya ingin memperkenalkan satu website, okay. Dia bukan application, dia satu website. Okay, namanya Game Based Learning. Nama website itu adalah Educandy. Okay, saya sharekan sekejap berkaitan dengan Educandy ini. Wah, masih ada lagi yang menjawab ni. Rajin. Okay, saya share. Okay, dapat lihat paparan Educandy ni? Dapat. Okay. Educandy ini adalah satu website permainan. Kalau kita tengok di sini, yang mana kita boleh create, kita boleh share dan juga kita boleh terus bermain dengan kita punya student. Okay, dalam aktiviti-aktiviti ataupun games yang ada di dalam di sini, dia lebih kepada retro games. Okay, retro games ni meansnya permainan yang berkaitan yang biasanya dimain waktu orang kata yang bukannya yang digital punya native lah. Okay, yang biasa-biasa dulu yang ada word search, nouns and clauses, yang XOXO tu, ada crossword, okay, ada spell it, ada banyak-banyak jenis, ada anagram, match up, multiple choice, ada memory games. Okay, dan ini yang simple-simple yang sesuai untuk kita attract kita punya student dalam menggunakan game based learning punya environment ataupun interface. So kalau sesiapa yang hendak cuba nanti boleh sign in and then boleh pilihlah dia punya, mudah saja dia punya cara untuk binakan games tu sendiri, di mana template-nya sudah ada. Yang hanya perlu kita masukkan adalah kita punya content sahaja. Macam mana kita nak pilih soalan, sebab dia punya template ni semuanya telah disediakan. Okay, so macam mana kita nak, macam mana rupanya. Okay, saya share lagi satu. Okay, stop dulu yang ini. Jadi kita cuba. Okay, kita cuba masuk. So, Bapak Sukirman, ada 2 orang mahu masuk. 2 people entered. Tengah tunggu di luar pintu. Sudah, Dokter. Okey, sekejap. Okey. Cuba masuk dekat educandy.com.
Okay, boleh masuk ke? Boleh. Okey. Saya nak seorang lah untuk cuba jadi demo dekat sini. Boleh tak sharekan? Siapa nak yang volunteer? Nak share dia punya screen? Siapa nak volunteer? Kita ada ramai dekat sini. 64 student kat sini. Siapa nak volunteer ni? Alifia boleh? Ya, boleh cikgu. Okey, silakan. Cuba share. Saya suka tengok dia senyum saja. Okey. Bukan yang ini. Okey, yang ini. Sekejap. Okay, sekejap. Stop sharing kejap. Stop sharing. Okey. Jadi, cuba pilih Alifia nak main yang mana? Ada multiple choice, nouns and clauses, crossword. Pilih satu. Cuba ambil memori. Cuba ambil memori. Tadi ambil apa? Okey, kita tengok dulu. Alifia tulis. Okey. Main crossword. Okey, crossword. Okey, play. Okey. So dekat sini dia ada bagi clue horizontal dan juga vertical. Tapi yang ini susah sikit lah. Sebab contohnya cuba klik yang itu. Okey, contohnya ni kan. Apa yang dimaksudkan group discussion tadi yang kita dah belajar tadi. Group discussion ni dia berada dekat dalam learning theory yang mana satu. Tapi di sini dia bagi clue dekat bawah ni. Cuba letak kalau satu. Dia daripada pedagogi ke, cybergogi ke. Tengok daripada clue-clue yang dia bagi tu. Kalau kawan-kawan lain mungkin boleh bantu. Oh, laju tu. Okey, betul. Okey, yang ketiga. Okey, kalau boleh nak nampak besar boleh tunjukkan tanda yang besar ni. Okey, cuba back sekejap Alifia. Back. Yes, ma'am. Cuba back. Pergi kepada back balik. Okey, cuba pilih memori. Aduh. Tak kira. Okey, dia ada buat macam-macam jenis permainan lah, okey. Okey, so dekat sini dia ada matching kan. Nombor 1, okey, kita tengok kawan-kawan kita punya jawapan nanti. Kawan-kawan lain nanti mungkin boleh bantu untuk matching kan ya. Okey, gambar ini mungkin boleh besarkan Alifia. Ni ada tanda situ. Ya. Okey, cuba nombor 1, okey, yang gambar yang itu dia kata lelaki dia ada social, multitasker, entrepreneur. Okey, tengok nombor 2 apa? So dia tak matching kan? Okey, jadi cuba cari matchingnya. Okey, kawan-kawan mungkin boleh bantu? Bukan. Saya Bukan. buka dulu semuanya. Bijak. Buka dulu semuanya. Buka dulu semuanya. Characterism, game builder. Okey. Oh, shit. So, tengok making games dia adalah constructivism teori. Betul tak? Okey, seterusnya. So, Okey, kawan-kawan lain mungkin boleh bantu Alifia? Apa ciri-ciri social cybergogi? Bukan? Bukan? Kawan-kawan lain bantu, tolong. Pedagogi. Itu. Gen Z karakteristik. Nombor 10 dengan nombor 1. Oh iya benar.
Okey. Yang lain? Nomor 5 sama 9. Nama 5 dengan 9. Wah, bagus. Okey, pedagogi sebagai bukan. 4. Siapa tadi? 7 sama 4 ya? 7 sama 4. Oh, bukan. Okey. Terima kasih kawan-kawan. Okey, so dekat sini kita nampak best time dia berapa. Dia ada, kalau itu ada bunyi kan. So ini salah satu website yang berkaitan yang kita boleh gunakan dalam kita punya sesi assessment lah. Okey, ataupun untuk induction pun boleh juga. Okey. So kita ikut macam mana kita punya kreativiti lah untuk bina soalan tu berdasarkan permainan-permainan yang ini. Kalau ikutkan kalau memori tu gambar yang sama kan. Tapi yang ini kita ubah. Apa maksudnya yang sama. Macam itulah. Okay, good. Terima kasih Alifia. Okay. Yes, ma'am. With my Okay. pleasure. Okay, boleh ni sharing. Okay, sekarang. Okay. So, oleh itu, kita telah sampailah pada penghujung untuk sesi pada pagi ini. Jadi saya rasa masing-masing pun sudah faham. Yang pertama sekali kena faham apa itu teori behind the game itu sendiri. Ya, kena tahu kenapa adanya games ataupun macam mana kita nak implementkan games dalam kita punya PDP session. Okey. Dan selain itu kita pun boleh mengenali aplikasi-aplikasi yang sesuai untuk kita gunakan dalam sesi pembelajaran kita. So for next kita akan belajar dengan lebih mendalam apa itu yang dimaksudkan dengan game based learning, ciri-cirinya dan juga bagaimana kita nak cuba menggunakan ciri-ciri permainan dalam game design dalam kita punya kelas itu nanti. Okay, sampai di sini sahaja dululah untuk 1 jam sesi pertemuan kita. Tepat-tepat lagi 2 minit. Okey. Terima kasih terhadap perhatiannya dan juga partisipasi penglibatannya. Jumpa minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab tak? Ya? Ada boleh buka tanya jawab tak? Bukakan? Tanya. Boleh. Silakan. Boleh. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Tapi jangan banyak-banyak. sepatutnya saya yang jawab cakap macam tu. Jangan tanya banyak ni. Bapak Sukirman yang tanya. Okay. Boleh ada yang mau tanya silakan. Ivan, Najri, Wiwit, Fajar, Alifia mungkin. Nice this one, but I don't know how to. Yang mau tanya? Jelas ke? Apa yang saya sampaikan jelas? Mungkin kalau ada kekeliruan. Kalau jelas letakkan reaction love. Saya tengok ada love tak? Aulia kata jelas. Ricky pun kata jelas. Alhamdulillah. Okey. Tak apa, lepas ni Bapak Sukirman kena buat test baru boleh tahu jelas ke tak jelas. Okey. Baik, pertemuan hari ini itu dulu dokter. Terima kasih banyak atas ilmunya. Tadi banyak sekali ilmu-ilmu baru yang mungkin belum pernah kita dapatkan, belum pernah kita temui. Nah, itu sangat bermanfaat bagi kita, bagi mahasiswa kami, dan itu mereka nanti adalah para calon cikgu dokter. Calon cikgu di bidang computer science. Nah, mungkin nanti selain jadi cikgu ya mungkin ada yang mau jadi profesional mungkin. Ya, amin kita doakan. Ya, amin. Baik, itu dulu mungkin pertemuan hari ini dokter. Boleh. Dan mahasiswa semuanya. Pertemuan hari ini cukup dulu, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah disediakan dengan cara membuka link yang sudah tersedia, terus kemudian nanti jangan lupa untuk screenshot dan summary-nya dibuat. Itu dulu ya. Oke.
Ada yang mau disampaikan dari adik-adik mahasiswa? Ini recordnya saya stop dulu.